Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa syrah bihi sadri wasta'amil bihi jasadi hawlik quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Sambung pengajian kitab Munyatul Musalli. Kita dah habis dah dalam bab rukun-rukun. Hari ni kita masuk bukan ni, hari tu lagi kan. Kita masuk bab adab. Mana muka surat 10 ke 11? 10 atau 11? Atau lah, tak ingat 10 ke 11 tu. Kalau yang Rumi ni muka surat Rumi ni 31. Rumi 31. Jawi ni, Jawi. Sebelah tu nak cari tu susah tu. Apabila rukuk dan sujud. Sebab tu kalau kitab yang ada kurungan yang banyak, mudah nak cari kurungan. Yang ni kurungan dia sikit. Kat sini lah. Belah-belah ni sikit kok. Payahlah sikit nak cari. Kat mana? Dan apabila rukuk dan sujud, maka hendaklah tetapkan serta tumakninah. Tak tanda pula tu. Dan apabila rukuk dan sujud, yakni bahawasanya yang disuruh hadir hati, khusyuk. Dan terkadang banyak berdekan lagi, hendaklah kan kita baca mana hilang sujudnya, khusyuk dalam sembahyang itu. Maka ada orang yang mencuri. Mencuri dalam sembahyang, atas sikit. Okay. Lazat munajat akan Tuhannya, kamu hendaklah kita ijtihad. Okey, ada situ. Ijtihad dan ikhlaskan. Dan jangan bersegera. Ni yang baru ni semalam. Maka hendaklah tetapkan serta tumakninah. Semalam lagi kan. Dan jangan ni dia. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muka surat 11, 14 daripada atas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila rukuk dan sujud, maka hendaklah tetapkan serta tumakninah. Dan jangan engkau Rumi apa Rumi? PAK pakuk. Pakuk. Yang jawi. Pa alif kaf waw ta kan? Pakut. Pakut. Yang Rumi pakuk. KUK kan? Yang Jawi pakut ta ti. Kalau version Tani, ada version Tani, cetakan Tani, kaf tu ada titik, atas kaf tu ada titik, jadi pagut. Jadi pakut, pagut, pakuk.
Sama tu. Sampai ke Melayu dia jadi patuk. Nah tu ada. Semua tak ada yang baru kan. Yang ni. Yang ada pakut kan, yang ada itu pakut T itu yang Jawi. Yang Rumi pakuk kan. KUK pakuk. Rumi pakuk. Kalau yang version Patani punya atas kaf tu ada titik, jadi pagut. Dalam bahasa sekarang patuk. Jadi pakut, pagut, pakuk, patuk, sama semua. Semua makna sama. Sebenarnya patuk kita boleh faham sebab tu ayat kita, tu bahasa kita yang moden kan. Orang dulu dia kata pagut pun dia juga. Rasanya ada orang cakap lagi pagut-pagut, bunyi macam kan, pagut. Dia nak cakap patuk tapi bunyi macam ga. Pakuk tu pakuk tu apa? Pakuk macam biasa dengar juga pakuk. Yang main gasing tu kan, pakuk puk atas dia tu kan. Tu pakuk. Ya. Lebih kurang sama maksud dia tu. Semua sama pun. Pakut, dia dalam yang Jawi pa alif kaf waw ti, pakut tak ada lagi dengar, tak tahu ya, tak pernah dengar. Pakut tak pernah dengar. Pagut. Okey. Seperti pagut ke pakut tu. Seperti pakut ayam. Kalau yang Rumi seperti pakuk. Pakuk. Dalam kurungan ada patuk kan? Buat penat tu kata habis belajar yang Rumi, hilang dia punya feeling dia hilang, semua dah ada dalam kurungan dah. Patuk dah tulis dah. Baca je lah kau tulis. Dan apabila rukuk dan sujud, maka hendaklah tetapkan serta tamakninah. Kita rukuk dan sujud kena ada tamakninah, kita dah bahas. Dan jangan engkau patukkan. Patukkan seperti patuk ayam, maka tiada sah sembahyang kerana tamakninah itu rukun sembahyang. Dia nak bagi tahu kat sini, cerita kita sebelum ni, cerita pasal tadabbur, cerita pasal khusyuk, cerita pasal ijtihad ataupun bersungguh-sungguh kan sebelum ni. Cerita pasal ikhlas, kalau ikhlas tu banyak dapat penuh, kalau sudus dapat 1/6, usyur dapat 1/10. Itulah yang duk cerita sebelum ni panjang lebar ni. Khusyuk dan khudu' ni membesarkan Allah, ta'zim, tawaddu', apa tu? Khusyuk, khudu', apa lagi ayat yang diguna tu semua tu. Ikhlas, kalau banyak ikhlas dapat penuh. Sudus, yalah, usyur tak ada. Usyur, sudus, dua contoh dia bagi. Lepas tu dia kata ijtihad pula, sungguh-sungguh. Lepas tu tadabbur pula, maksudnya perhatikan bacaan. Lepas tu dia cerita pasal ni. Dan bila kamu bila rukuk dan sujud, maka hendaklah tetapkan tamakninah. Jangan engkau patukkan, maksudnya turun macam sujud tu macam ayam duk patuk. Itu perhati ayam patuk. Kan dia macam tu kan, dia patuk kan, dia punya leher dia gerak macam tu kan. Dia pergi tu sikit je tapi leher dia pergi banyak. Dia patuk kan, tup angkat. Di mana ada? Mana ada ayam? Ada ayam tamakninah. Makan dengan tamakninah. Dia tup. Tu, jangan macam tu. Maksudnya kena ada tamakninah, maka tiada sah sembahyang kerana tamakninah itu rukun, kena ada tamakninah. Jadi dia lepas dia cerita pasal ikhlas, kena tadabbur apa semua, dia cerita pasal apa? Pekah balik. Cerita pasal syarat sah ataupun rukun. Apa hal ni? Maknanya dia nak ingatkan kat sini, cerita pasal hadir hati ke, cerita pasal khusyuk ikhlas lillahi ta'ala ke, mesti sebelum nak ikhlas lillahi ta'ala, sebelum nak cerita pasal tadabbur, nak cerita pasal faham makna bacaan semua, cerita pasal dalam hati tu aku tengah sembahyang, kesedaran sedang sembahyang tu, sebelum nak cerita pasal tu, ini dulu cerita, iaitu sempurnakan rukun dan syarat. Tu je nak beritahu. Kalau tidak, tak guna sembahyang walaupun khusyuk lillahi ta'ala, tak guna juga. Yang kita panggil kulit tu, kulit kena ada, baru boleh bicara tentang dalam. Tak ada kulit, jangan bicara tentang dalam, yang dalam, perkara yang kat dalam. Dalam tu isi dia lah. Jadi ikhlas, tadabbur semua dalam kepala kan. Khusyuk semua dalam, tak nampak. Jadi nak bincang pasal khusyuk ni, kejap. Syarat settle.
najis ada kat badan nak sembahyang, betul tak? Wuduk dah belajar cara ambil yang betul. Mandi wajib satu-satu lah, cerita pasal syarat-syarat. Lepas tu pula cerita rukun pula. Rukun niat, qasad, ta'arud, ta'yin. Cerita pasal pula qiyam, macam mana qiyamnya berdiri, rukuknya macam mana, tumakninah ada ke tak, satu-satu, semua sempurna. Okey, nak cerita pasal ikhlas tadi baru boleh, baru ada tiket. Kalau tidak, tak ada tiket. Walaupun dia ikhlas, walaupun dia semayang tu dia tadabbur, dia teringat satu-satu dalam hati dia, aku tengah semayang, tapi rukun salah, tak guna. Itu nak beritahu tu, tak guna. Sebab tak ada walaupun luar tu nampak dalam tu nampak cantik, tapi luar tak cantik, tak guna juga, tak diterima. Macam kalau buah-buahan tu, nak cerita pasal isi dia manis, isi terbaik, ini nak cerita pasal macam-macam. Nak cerita pasal kalau tembikai tu dalam ni merah ni, dalam ni tak ada biji. Nak cerita pasal buah anggur ni, buah anggur yang sedap. Nak cerita pasal tu, tengok dulu kulit okey tak? Kalau kulit pun dah buruk, tak payah cerita lah dalam. Macam tu lah. Kalau lah kat luar tu pun bukan warna berkilatnya tu, nampak warna kecut, tak payah cerita lah kat dalam. Tak cerita lah dia punya sedap tu. Jadi maksudnya tak layak untuk mencerita tentang kesedapan sesuatu perkara jika luar tu tak sempurna. Sama lah juga zahir lah, syariat zahir. Jika syariat zahir tak sempurna, syariat zahir tu yang luaran tu lah, tumakninah, rukun, syarat semua, tak payah sembang, jangan bicara pasal perkara yang kat dalam. Kerana pernah satu ketika innar rajula la yusalli sittina sanatan ma tuqbalu lahu salatun. Seorang lelaki ni dia semayang 60 sittina sanatan, 60 tahun. Ma tuqbalu lahu salatah, tidak diterima solatnya ataupun tak sah solatnya. Tidak diterima Allah, bukan tidak sah, tidak diterima Allah solatnya. La'allahu yutimmu ruku'. Perkara ini berlaku kerana dia menyempurnakan rukuknya. Wala yutimmu sujud, tapi tak menyempurnakan sujud. Maknanya adalah kekurangan tu, rukun dia. Wa yutimmu sujud, kadang-kadang dia menyempurnakan sujud. Wala yutimmu rukuk pula tak sempurna. Tak ada tumakninah dan sebagainya, maka Allah tak terima solat dia walaupun dia semayang 60 tahun. Ini kita paling risau sekali, paling risau. Jadi syarat qabul, syarat terima adalah hati, ikhlas, hati, tadabbur, semua itu syarat terima kan. Kalau teringat, kalau ikhlas ataupun kesedaran sedang semayang tu separuh, dapat separuh, itu syarat terima kan. Tapi nak cerita pasal syarat tu, jangan lupa zahir dulu, kulit dulu. Kulit adalah sepenting isi. Kulit adalah sepenting. Yang biasa orang duk bercakap ni, alah kulit je tu, kita nak isi dia. Kau ni semua kulit ni, luaran ni, kan? Memang betul kulit, kena ngaku lah kulit. Syariat ni kulit, tapi kulit juga sepenting isi. Kulit ni lah, luaran ni lah tiket untuk kita bincang dalam. Luar tak ada guna bincang kat dalam. Malah bimbang, takut tak diterima langsung. Tidak sah sembahyang sama ada fardunya atau sunatnya dengan ketiadaannya. Tumakninah. Maksudnya kalau ada rukun yang dia tak sempurnakan, tak sah sembahyang, sama ada solat fardu atau solat sunat secara umumnya tu. Tapi kalau secara detail, pekah tulen, dia ada lagi dia punya detail. Tidak sah sembahyang sama ada fardu ya betul, sunatnya ada yang kata sunat tu tumakninah tu tak wajib dan sebagainya. Ada perbahasan ulama mazhab-mazhab lain lah. Cuma secara umumnya solat fardu ke solat sunat tak ada tumakninah tadi, tak guna. Dia kata maka tiada sah sembahyang kerana tumakninah itu rukun sembahyang. Tiada sah sembahyang sama ada fardunya ataupun sunatnya dengan ketiadaannya. Berbanyaknya lah. Maksudnya tak sah sembahyang sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Fardunya tu kalau orang mengaji, kalau nak ni sikit dia panggil nyokote. Siapa yang mengaji pondok dia tahu nyokote dia panggil. Tahu kote? Dalam dia tak ada apa, yang tak ada kembali pada mana-mana. Tapi kalau ketiadaannya, tu kembali kepada tumakninah. Tu ada isi. Tapi fardunya tu kote. Yang tak ada makna pun, saja nak bagi sedap. Tu mesti ada kembali. Kan dia domain, kan dia tambah apa? Ganti nama. Sekejap. Ganti nama kan? Ganti nama ketiga tak silap kan? Kan dia ganti nama. Jadi bila tu mesti ada kembali kepada siapa? Apa?
Tak ada apanya. Apanya saja. Nya kotel namanya. Orang Kelantan ni. Okey. Dalam kerana orang yang tiada sempurnakan rukuknya, rukuk tak sempurna, dan sujud dia tak sempurna, dan khusyuk di dalam sembahyangnya itu, dan khusyuk di dalam sembahyangnya itu ialah dinamakan orang yang mencuri, seperti barang yang tersebut pada hadis. Orang yang tak sempurnakan rukuk dengan sujud, khusyuk, maksudnya tidak sempurnakan rukuk, tak sempurna rukuk, tidak sempurna sujud, tidak sempurna khusyuk. Tiga-tiga atas tu. Jadi khusyuk tu tak ada nya pula. Jadi maksud tidak sempurna rukuk, tak sempurna sujud, tak sempurna khusyuk. Maksud tak khusyuk di dalam sembahyang dinamakan orang mencuri. Seperti barang yang disebut pada hadis. Dia ada sebut hadis tak? Tak ada sebut hadis. Maka hadis ni saya salin tadi. Hadis daripada Nabi SAW. Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatih. Seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri dalam solatnya. Okey. Qalu, sahabat tanyalah. Qalu, sahabat tanya betul. Qalu ya Rasulullah, sahabat tanya. Wa kaifa yasriqu min salatih? Macam mana nak curi dalam sembahyang? Sambil sembahyang curi ke? Macam tu ke? Okey. Qala, Nabi jawab, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dia tak ada tamanina, tak sempurna, rukuk tak betul, sujud tak 7 anggota dan sebagainya lah. Tak sempurnakan ataupun tak ada tamanina. Ataupun Nabi jawab macam ni, ada dua riwayat. Riwayat yang kedua kata la yuqimu sulbahu fi ruku'is was sujud. Dia tidak menyempurnakan, bukan, atau bagi dia berkata dia tidak meluruskan tulang belakangnya ketika rukuk dan sujud. Maksudnya sama, iaitu tak sah lah, rukuk dan sujud yang tak sah. Jadi rukuk yang sujud tak sah ni adalah dinamakan mencuri dalam sembahyang. Mencuri. Okey, sambung lagi. Hari ni kita baca je hari ni, tak ada apa pun. Tak ada apa nak disyarah sangat. Bahawasanya orang yang memelihara atasnya sembahyang, orang yang pelihara sembahyang, yang jaga sembahyang betul-betul, bukan asal sembahyang tidak, yang memelihara sembahyang, dan menyempurna ia akan rukunnya, bukan dalam aja, luar sekali rukun pun sempurnakan juga. Keluarlah sembahyangnya putih bercahaya-cahaya. Tu ni perumpamaan ni. Keluar sembahyangnya putih bercahaya-cahaya dan berkata ia. Ini keluar tapi kita tak nampak. Ada keluar tapi kita tak nampak. Keluar macam cahaya putih dan berkata, cahaya tu bercakap, telah memelihara akan dikau Allah seperti barang yang kamu pelihara kami. Sebab kamu pelihara kami itu semayang. Semayang tu bercakap, oleh kerana kamu pelihara kami semayang sungguh-sungguh, maka Allah akan pelihara kamu macam mana kamu pelihara kami. Okey. Tu kelebihannya. Dan orang yang tiada menyempurnakan semayang, yang semayang lebih kurang, keluar oleh semayangnya itu hitam lagi kelam, macam asap lah. Dan berkata ia, bercakap asap tu, telah mensia-sia akan dikau Allah seperti barang yang mensia-sia akan kami. Sebab kau sia-sia akan kami, kau semayang lebih kurang aja, kau buat rukun lebih kurang, khusyuk pun tak ada apa semua, maka Allah akan mensia-siakan. Allah pun tak khusyuk dengan kau juga. Maksudnya buat lebih kurang. Tapi dia bukan maksud buat lebih kurang, itulah bahasanya. Sebenarnya dari segi rahmat Allah tu payah sikit nak dapat, dan maka Allah akan mensia-siakan kita sebab kita mensia-siakan sembahyang. Sebab sembahyang ni perhubungan antara makhluk, antara hamba dan Tuhan. Antara dia punya tu, dia panggil perhubungan di antara hamba dengan Tuhan ketika sembahyang. Tiba-tiba buat lebih kurang, maka dia akan keluar macam asap hitam, dan asap tu bercakap, engkau mensia-siakan aku, kau buat lebih kurang, Allah buat lebih kurang kat kau balik. Kemudian, tak habis tu, ingatkan habis dah. Kemudian digulungkan digulung asap dari hitam tadi, seperti menggulung seseorang akan kainnya yang buruk. Gulung, maka dipukul dengan dia akan mukanya. Ni bahasa kalau kita lain kata dia lemparkan. Ni pun hadis juga ni. Dilemparkan sembahyang tu balik, kat muka dia. Ni kau cakap sembahyang. Tu kita bimbangnya, ya Allah.
Dia dapat mengatakan bahawa solat tu adalah untuk makhluk. Solat tu adalah makhluk juga. Dia solat tu, dia makhluk ni dia kena ada. Baru nama makhluk kan, dia ada. Jadi kalaulah nak kira, kalau kata-kata solat tu makhluk yang Allah jadikan tu betul-betul makhluk, boleh jadi iyalah. Sebab Allah keluarkan, kalau kata tadi, menzahirkan sembahyang tadi tu kepada sesuatu. Tak kisahlah sesuatu tu macam-macam riwayat. Ada kata macam orang kan, ada kata macam dirinya sendiri nampak kalau lemah, nampak buruk, nampak handsome, nampak gagah, mana sembahyang dia kan, menyerupakan. Bila macam tu, makhluk adalah ciptaan Allah, bolehlah kata macam tu. Tapi jangan kita faham makhluk tu maksud sembahyang ting ada yang lain tu, bukan maksud macam tu. Maksudnya dengan sembahyang kita, Allah akan macam pahala kita. Pahala ada tak? Ada. Jadi pahala tu makhluk kan. Dia sekadar macam tu aja. Sebab makhluk, lawan makhluk khalik, pencipta. Selain daripada pencipta, mesti makhluk. Dia ada dua je. Satu makhluk, satu pencipta. Jadi bila tiba-tiba, bila dia ada sesuatu, ada tu sembahyang tu ada, Allah zahirkan sembahyang tu ada kepada sesuatu, pasti dia ada antara dua je. Sama ada dia Tuhan, Allah, khalik, pencipta, ataupun jadi makhluk, ataupun dicipta. Pencipta atau dicipta? Pastinya bukan pencipta. Maknanya dia dicipta. Dicipta tu bahasa Melayu. Bahasa Arab makhluk. Nah, sekadar macam tu boleh. Boleh faham, boleh terima. Tapi kena syarah macam tadi lah, boleh terima. Makhluk tu boleh terima. Tapi kadang-kadang bila kita sebut, takut dia bayang macam mana tu? Makhluk tu berjalan-jalan, semayang dia berjalan-jalan ke dia faham? Tu yang masalah. Masalah lah tu. Kemudian okey, dan lagi sebut pada hadis. Sebut ada hadis lagi. Hadis pun dia tak bagi, cuma bagi makna je kan. Sesungguhnya sembahyang itu menetapkan segala anggota dan kelakuan ni pergerakan. Menetapkan anggota maksudnya tak bergerak-gerak, dan kelakuan tu kelakuan sembahyang dia panggil rukuk tu, dia panggil kelakuan. Dan mengkhusyukkan, cerita pasal hati, dan mengkhusyukkan cerita pasal faham bacaan tadi tu, menghayati. Khudukkan cerita pasal hati. Khuduk tu hati. Sebab tu kita panggil khuduk. Khuduk tu cerita pasal hati tu. Maksudnya hati dia tu tetap, tapi khusyuk fokus. Macam tu kot bahasa sekarang. Jadi maknanya semua tu menetapkan segala anggota. Anggota tu maksudnya tak bergerak-gerak. Satu. Kelakuan maksudnya pergerakan tu, kelakuan sembahyang, pergerakan sembahyang, rukun-rukun fi'li tu tetap juga menetapkan, buat sungguh-sungguh, dan mengkhusyukkan, fokus, dan menghudukkan hati tak lagi. Empat-empat tu. Jadi itulah sembahyang sebenarnya, kena empat-empat. Kalau setelah ditunaikan segala syarat dan rukun, yang penting sebelum cerita ni syarat dan rukun jangan lupa. Setelah syarat dan rukun selesai, maka cerita pasal dalam pula. Ni yang dalam ni. Jadi maknanya jika tunai yang zahir, jika tidak tunai yang zahir, maka tak sah, solatnya tak terima, walaupun batin dia khusyuk dan khuduk. Dia empat-empat tu. Pertama tetap anggota, kelakuan, kemudian khusyuk, betul khuduk, luar dalam. Jadi kalau dia tak tunai yang zahir dia tergaru-garu sampai batal, 3 gerakan ke batal, maka walaupun khusyuk tak guna. Okey, ataupun terbalik, kalaulah luar cantik semua tapi dalam juga tak ada, dalam kosong, tak ada langsung dalamnya, tak guna. Tak guna. Cuma bezanya, kalau zahir tu tak elok sehingga batal, tak guna, dan kena kotak. Tak guna tu maksud tak ada nilai. Tapi kalau luar tu cantik je semua, tak guna juga, tapi tak kena kotak, tak guna. Betul tengok, tak guna tu maksud ada nilai tak? Nilai nak tengok khusyuk yang kata unsur sudus tu 1/6 ke 1/3 ke, berapa banyak kesedaran dia tengah semayang tu. Jadi itu nak beritahu semayang ada ke-4-4. Kadang-kadang kita kata puas hati sebab kita sempurnakan rukun. Sebenarnya dalam je, dalam. Patutnya kena risau juga. Okey. Dan tak kala melihat Nabi SAW akan seorang lelaki bermain-main dengan janggutnya. Maksud bermain-main dia pegang janggut macam tu di dalam sembahyang, maka sabdanya, jikalau khusyuk hati lelaki itu, niscaya khusyuk segala anggotanya, luarannya. Okey, maka menyata Nabi bahawa khusyuk anggota itu daripada khusyuk hati, dan tiada sempurna sembahyangnya dengan ketiadaannya. Jadi maksud dia kata, kalaulah hati dia khusyuk, mesti luarnya khusyuk juga. Maksudnya senang cerita,
Kalau hatinya dia semayang betul-betul fokus, dia tak akan tergaru-garu. Main janggut, main janggut macam tu. Kadang-kadang orang Arab ni pelik-pelik macam tu. Ini orang Arab cerita ni. Kita tak kot macam tu. Tapi kalau kita mungkin duduk sibuk main benda lain lah. Duduk tergaru, kejap garu. Kalau tak garu pun apa lah. Kita duduk sibuk buat benda-benda betul-betul dekat kain ke apa ke. Kita masalah kat situ. Tak main janggut. Jadi kalau khusyuk hati laki-laki tu, mesti kat luar pun tetap. Sebab hatinya khusyuk. Tapi kalau tetap, tak semestinya hatinya khusyuk. Jadi pasal umur khusyuk mutlak kan dah belajar. Umur khusyuk mutlak. Jadi kalaulah luarnya khusyuk, tak semestinya hatinya khusyuk. Tapi kalau hatinya khusyuk, garanti luarnya khusyuk. Maksud khusyuk luar tu maksud fokus lah, tak gerak-gerak, tak tergaru-garu. Tu tanda dia, tanda. Okey. Sama lagi. Masuk cerita dah. Dan adalah salaf soleh-soleh. Apa? Salaf soleh-soleh pula jadi. Kat sini apa tulis? Dan adalah salaf yang soleh-soleh. Salaf yang soleh-soleh. Salafus soleh. Kenapa jadi salaf yang soleh-soleh? Boleh lah. Rumi ni pelik kan. Dan adalah salafus soleh. Macam inilah salaf yang soleh-soleh, bolehlah kita tolong macam ni. Salaf maksudnya zaman 300 tahun yang pertama. 300 hijrah yang pertama. Daripada 1 hijrah sampai 300 hijrah. Itu salaf. Panggil salaf. 301 ke bawah dia panggil bukan khalaf. Jadi salafus soleh maksudnya orang zaman salaf. Lebih kurang boleh kita kata zaman sahabat, zaman anak sahabat, dia panggil tabi'in, anak kepada anak sahabat, lebih kurang lah kita kata tabi'in. Yang ni semua dalam 300 tahun generasi dia. Sahabat, anak dia lagi, cucu sahabat lah. Itu panggil salafus soleh. Zaman tu 300 tahun 300 tahun pertama. Malah ada yang mengatakan maksud 300 tahun pertama tu maksudnya sampai 399. 400 tu baru bukan salafus soleh. Itu sikitlah perbezaan, 100 tahun beza. Jadi maksud sini dan adalah para sahabat, para tabi'in ataupun orang zaman tu lah. Termasuklah imam-imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Maliki, semua duduk zaman tu. Ya. Sehingga khusyuk pada semayangnya. Mereka sangat khusyuk semayang. Dan menghingga-hingga dia sehingga-hingga. Berapa banyak hingga lah. Betul kan? Dan menghingga-hingga dia sehingga-hingga berapa banyak ni? Adalah setengah mereka itu pada tengah semayang. Sebenarnya kita boleh faham kalau kita baca sembahyang akhir ni. Pada tengah semayang datang burung hinggap ia burung di atas menyangka akan pagar suatu jamat. Jamat ni ada kurungan tak? Oh, tak ada. Yes. Tak ada kurungan. Benda jamat. Ada kurungan, soalan bocor, jawapan bocor. Jamadat tu lah, jamat. Jamat tu kan jamadat kan dah sebut sebelum ni. Jamadat tu banyaknya jamat. Jamadat tu banyaknya jamat. Dalam dunia ni, dalam hidup kita ni ada 5 secara umum, tapi sebenarnya ada 6. Iaitu pertama malaikat, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang kan. 5 kan? Ada satu lagi. Dia panggil jamadat ataupun jamat, samalah. Jamat, iaitu selain daripada 5 ni. Apa dia? Ni apa? Haiwan, jin, apa? Manusia, apa? Tak ada kan dalam 5 tu? Apa benda? Jadi macam mana lah? Yang tak ada lah, yang ada lah. Ni apa? Termasuk dalam apa? Kalau kata ni, boleh kita kata jamadat, boleh kita kata tak, dia termasuk dalam tumbuh-tumbuhan sebab kayu. Boleh lah mana-mana, tak kisahlah. Cuma selain daripada 5 tu, namanya jamat ataupun jamadat. Ataupun bahasa lain benda yang tak menyawa kot. Boleh tak? Sebab pokok pun kira menyawa tak? Boleh katalah benda yang tak menyawa. Boleh juga jamadat tu. Okey. Kerana tetapnya dan panjang qiyamnya dan sujudnya.
Orang salafus soleh dia kata dan menghingga-hingga dia sehingga-hingga, dan adalah setengah mereka itu tengah semayang hingga-hingga semayangnya, maksud sungguh-sungguh dia semayang sehingga-hingga datang burung hinggap. Sebab burung sangka dia jamadat, dia satu benda yang tak menyawa. Sebab yang tak bergerak ni tak menyawa je, yang menyawa dia bergerak. Sebab tu dia tak bergerak. Tak bergerak. Jadi burung tak takut lah, burung takut yang bergerak. Jadi maknanya dia sampai hinggap. Sebab apa? Panjang qiyam, lama berdiri, dan sujudnya lama tu tak bergerak-gerak, sampaikan burung boleh hinggap. Kita tak payah burung, nyamuk pun dah ya. Kalah dengan nyamuk kita. Kalah dengan nyamuk je kita ni. Allah, malulah. Miu kat telinga. Dah tak boleh lah habis. Macam mana tahulah semayang kita ni. Ibnu Zubair, dia belajar solat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar tengok Nabi semayang lah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Orang mengatakan jika Abdullah bin Zubair ni solat, anak murid Sayyidina Abu Bakar lah kita kata kan, anak-anaknya ni, kalau Abdullah bin Zubair tu solat, dia macam kayu tanam pasak ke bumi. Ambil kayu, teng, macam tu lah dia semayang. Macam tak bergerak-gerak masa dia berdiri tu. Lamanya dia berdiri, tak bergerak sikit pun, sampai burung hinggap. Relax dia burung boleh hinggap. Kadang-kadang Abdullah bin Zubair ni dia semayang, dia rukuk waktu lepas zuhur lah, lepas isyak lah dia rukuk tu, katalah pukul 10, 11, 12 kot dia rukuk. Dia selesai rukuk ketika subuh. Ni antara karamah juga sebenarnya. Kita 30 saat boleh rukuk. Lain macam 30 saat cukup lah. Mereka rukuk lama. Kadang-kadang yang ada sujud satu malam sujud aja. Antaranya karamah lah. Satu malam sujud. Maksudnya sujud adalah tu tak bergerak. Khusyuk dia lain macam. Zaman salafus salih cerita je ni. Dan adalah setengah daripada mereka ada lagi cerita, berkata ia bagi ahlinya dan anaknya. Ahlinya tu masuk keluarga. Bila sebut ahli maksudnya keluarga. Dan adalah setengah daripada mereka itu berkata ia bagi ahli. Dia cakap dekat ahli maksud keluarganya dan anaknya, yang keluarganya lah, sepupu sepapat, pakcik-makcik dia beritahu, apabila masuk aku kepada semayang, bila aku solat, maka perbuat olehmu barang yang betapa kehendak engkau. Bahasa lain, bahasa sekarang ni, kau nak buat apa pun buatlah bila aku semayang nanti. Yakni daripada mengangkat akan suara dan hinga-binga. Kau nak bising pun tak apa. Lepas aku semayang ni, kau cakap lah kau nak cakap apa pun. Kita tak kan? Kita ayah nak semayang tu, diam sikit. Terbalik kot. Orang dulu sebut ni, setengah mereka dulu, dia kata lepas aku semayang ni, kau nak buat bising pun buat bising lah. Nak cakap pun cakap lah. Nak angkat suara pun angkat suara lah. Tu orang dulu kata. Kita kata tak nampak, respect sikit, hormat sikit orang nak semayang. Ni nak semayang ni, diam. Teruk kita. Kadang-kadang kita nampak sekali tu bagus, tapi dari segi sudut tasawuf dia tak bagus. Dia macam tu, tasawuf macam tu. Nampak dah okey pun tak okey kan. Macam baru ni saya sebut kan, nampak nak keluar rumah, eloklah semayang dulu. Semayang siap-siap lah, baru keluar. Kan mudah. Dari segi tasawuf tak cantik tau. Tak elok. Maksudnya sembahyang tu berat bagi dia, susah sembahyang. Bila dia dah keluar ni, payah nak sembahyang. Sembahyang tu payah. Bila sembahyang macam tu, macam mana nak khusyuk? Kalau tengok di sudut lain kan, sudut tasawuf dia jadi lain terus. Dia terbalik kot. Kalau cerita, kalau lupa kunut, lupa tahiyat awal, apa hukumnya? Apa macam mana nak buat? Sujud sahwi. Tapi tengok dari sudut tasawuf, kena istighfar 100 kali. Sebab apa? Apa benda kau menghadap Allah boleh lupa? Dia nampak ada kona kat situ. Kalau dari segi sunat ab'ad dengan sunat hay'ah, mana lagi besar? Sunat ab'ad. Sebab tu dia sujud sunat sujud sahwi. Sebab dia mencacat kan sunat ab'ad. Tapi dari segi sudut tasawuf, sunat hay'ah lagi besar. Nampak dia terbalik kot. Memang macam tu. Dia terbalik. Sebab sunat hay'ah kalau tinggal tak boleh gantilah. Sujud sahwi batal. Hilang tak kembali. Tapi sunat ab'ad kalau tinggal boleh ganti balik sebelum salam. Nampak? Dia punya tasawuf dia memang gitu. Dia tengok tekuk terbalik. Sama macam tadi.
Kita kata senyap-senyap. Dia kata kau nak bising pun bising Aku nak semayang nanti nak bising sebab aku kan dengar pun. Kita kata nak semayang, dia diam, nanti kacau. Nampak sangat semayang kita tu tak khusyuk. Tak kacau pun tak khusyuk. Kalau kacau nampak? Dia sudut tasawuf dia memang kena, memang macam itu. Saya sebut banyak kali dah kan. Ngaji pekah, dia akan boleh nampak diri dia kesalahan, tapi dia akan betulkan lah. Jadi dia tak nampaklah kesalahan diri dia sebab dia akan betulkan. Dan akan nampak kesalahan orang. Sebab pekah ni adalah satu keadaan yang menghukum orang. Dia tak hukum dia. Sebab bila dia tahu benda tu, dia tak buat lah. Jadi dia tak adalah hukum diri dia sendiri. Dia akan hukum orang. Maksudnya, sembahyang kau tak sah tadi. Sebab apa? 3 rakaat, isyak kan 4. Kan dia hukum orang tu. Boleh tak orang yang sembahyang 3 rakaat tu kata, kau tak boleh hukum orang suka-suka. Allah je yang terima sembahyang. Boleh tak? Tadi kau 3 rakaat. Aku tahulah 3 rakaat. Tapi kau cakap aku tak sah tu tak boleh. Ni sembahyang isyak bukan maghrib. Aku tahulah sembahyang isyak. Aku pun niat isyak. Tadi sembahyang kau tak sah. Kau tak boleh cakap macam tu. Hanya Allah je layak menghukum. Boleh tak? Kau cerita apa ni? Kau menaik ketum ke apa ni? Kau cerita apa ni? Nampak? Tapi sebenarnya itu dari segi pekah. Tapi dari segi tasawuf semua kena balik kat diri. Itu kan kena kat orang. Serta kita kena belajar pekah dan kena mengajar tasawuf. Pekah ni untuk dia dan untuk masyarakat. Tasawuf untuk dia, untuk aku. Baru sempurna agama tu. Kalau pekah aja tak sempurna. Kalau tasawuf je tak sempurna. Asyik tengok, aku jahat. Yalah akulah. Pukul lah. Yalah. Orang pijak Quran, biarlah. Tasawuf. Orang mengata bahasa Islam, biarlah. Orang buat macam-macam tumbuk dia, biarlah. Sedangkan wajib mempertahankan diri sendiri. Nampak apa? Tak ada pekah pula. Kalau pekah aja, salah. Berdosa. Engkau sendiri tak tengok. Tunjuk tu berapa yang ditunjuk dia. Dia tunjuk seorang, 3 tunjuk kat dia. Jadi tasawuf untuk ni kena ni diri balik. Ni aja cerita ni. Nampak macam okey, bila kona balik tak okey rupanya. Ada seorang ulama dia tanya, masa dia sembahyang banyak lalat. Allah banyak. Dia tetap kekal sembahyang. Lepas habis sembahyang, orang tanya dia, lalat tu tak kacau kau ke? Atau tak terganggu ke dengan lalat tu? Dia kata, macam mana aku nak terganggu sebab aku sedang menghadap Allah? Macam mana nak terganggu? Boleh terganggu tu. Kecil keruk kening. Boleh terganggu Mana boleh terganggu? Allah tu. Menghadap Allah tu. Mana boleh terganggu? Nampak? Tasawuf dia lain. Sambung lagi. Baca seronok laju. Nak belek satu punya lama malam ni dan adalah setengah daripada sahabat sembahyang ia dalam kebun pohon tamar. Baginya. Okey, dia punya pohon tamar, kebun banyak ni. Maka terbang burung daripada satu pohon kayu kepada satu. Maksudnya terbang burung ni pergi sini, pergi ke pohon yang lain. Dan jadilah ia menilik kepadanya. Dia pun macam tu lah. Tengok aja. Okey. Maka melalaikan dia daripada sembahyang. Dah terlupa Allah dah kejap dah terlupa lah. Kurang pun berapa? 3 saat kot. Burung pergi sini, pergi sini. 2-3 saat hilang. Okay? Maka melalaikan dia daripada sembahyang. Maka tatkala diketahui akan dirinya lalai, sukarlah ia atasnya. Aku dah lalai 3 saat. Habislah 3 saat oi. Habislah, aku tak ingat Allah 3 saat dalam sembahyang. Habislah. Sukar atas dia. Tak boleh terima. Habislah aku. Maka dijadikan kebunnya sekalian sabilillah. Habis infak fi sabilillah. Kebun-kebun dia. Kerana ia kebun melalaikan dia daripada sembahyang. Melalaikan orang tadi tu daripada sembahyangnya. Dia terus infak fi sabilillah. Boleh buat? Bawa kereta, tiba-tiba tengok dah merah. Bukan merah macam tak ada minyak. Boleh lagi kot pergi. Biasa tak ada minyak. Kalau merah tu 20 km boleh pergi, 30 boleh lagi kan. Berminyak tu. Berminyak sampai orang dah habis sembahyang. Ataupun orang dah tayak akhir.
Aku jual kereta aku. Ha. Macam mana? Oh, tak boleh bayang lah. Tak boleh bayang macam mana ada orang ni. Maka dijadikan kebunnya fisabilillah. Tak payah cerita lah pasal kerja kita. Tengah semayang, tiba-tiba teringat pasal kerja. Kerja tak siap lagi. Terus berhenti kerja. Tak boleh. Tak boleh. Masya Allah orang dulu. Demikian lagi kelakuan salaf yang soleh. Salafus soleh. Ini baru betul. Salaf yang soleh. Salaf yang soleh. Bolehlah. Sebab mengetahui mereka itu akan kebesaran pada sembahyang dan amat ketinggian tempatnya pada Allah dan Rasul. Kerana itulah dia kata kelakuan salafus soleh, bila dia tahu kebesaran tu, dia semayang tu macam tu. Sebab dia tahu besarnya semayang tu, pahala dia atau fadilat dia tu besar. Sebab tu dia semayang sampai macam tu sekali. Kita tak tahu fadilat lah, kita tak tahu kelebihan. Kalau kita tahu kelebihan semayang, kita akan macam biasa kata lah, dia tahu pukul apa dah ni? 8.35. Dia tahu pukul 9 nak mati. Macam ni dia semayang? Macam tu lah. Sebab tu kadang-kadang orang yang kena tali gantung tu, kadang-kadang kita agak kita memandang hina lah. Bukan kita hina engkau ni, tak adalah. Kita memandang hina. Bukan mana hina tu maksud kita keji dia, bukan. Macam kena gantung teruknya. Itulah maksud memandang hina kan. Kadang-kadang kita fikir sekali lagi, ya, silat-silat dia lagi mulia ke? Pertama dia tahu ajal dia bila. Bila dia tahu ajal dia semayang lah kakak. Mesti kita semayang. Bila dia semayang, macam kita semayang. Kalau tengok, sama lah tasawuf kan ni. Tasawuf dia macam tu lah, ada kona kau tu. Kita tengok dia rasa hina lah, teruk. Sebab dia kena gantung. Bila kena gantung, adalah benda yang dia buat salah tu sampai kena gantung. Dan biasanya dia tak gantung terus. Dia gantung sampai mati. Dish, angkat-angkat, mati. Tak. Bertahun-tahun. Kemudian ustaz akan datang mengajar. Saya pernah akan dapat offer. Sekali je pergi, saya tak pergi dah. Dapat offer mengajar banduan. Asalnya memang saya mengajar di banduan di, bukan yang mati lah, yang ni lah, yang biasa ni. Kemudian dapat offer untuk ajar banduan yang tali gantung. Sekali. Ya. Oh, lain macam. Dia cakap lain macam. Cara dia semua lain macam. Orang nak mati ni lain. Kita jadi takut. Tengok dia, kita jadi takut. Lain macam. Cara dia tu lain macam. Cakap dia tu lain macam. Macam cakap orang nak mati. Ataupun orang dah tahu bila mati. Sebab tu Allah rahsiakan kematian itu. Kalau Allah ada tarikh lahir dan tarikh mati sekaligus. Lahir-lahir kan, ada tarikh lahir. Lepas tu atas tarikh mati. Selang 3 bulan hilang. Tapi dah tahu dah tarikh mati dia. Rasanya baik semua orang. Jadi kadang-kadang kita tengok dia agak hina kerana dia buat tu, tapi sebenarnya dia dah tahu dah tarikh mati dia, bila dia nak mati. Dah tahu dah tu. Sebab ada ke yang kena gantung tak mati-mati? Setakat ni adat. Tak ada kan, mesti mati kan? Adatnya memang mati. Jadi bila macam tu, boleh dikatakan adat cakap dah tahu dah bila tarikh mati dia. Dah tahu dah. Itu yang bila tiba-tiba dapat pengampunan. Agung kan dapat pengampunan. Dapat pengampunan, melompat ni macam rasa mati tiba macam mati hidup semula. Itulah betul mati hidup semula. Ini baru sikit accident sikit, jatuh, patah kaki. Lepas tu masuk orang buat apa, temu ramah, saya ni seperti mati hidup semula. Gila, mati hidup semula tak macam tu. Dia punya perasaan tu dia lain masa nak mati tu. Sebab perhati, sehari je pergi, sekali je, tak pergi dah. Tak pergi maksud tak mengajar dah kat situ. Dia lain, cara dia cakap lain. Tak boleh ingat. Jadi kita nampak ini, tapi sebenarnya mungkin semayang ni sangat khusyuk. Mungkin lah. Sebab dia tahu mati. Lagi dekat nak mati lagi khusyuk. Tak payahlah dekat. 2 tahun pun dah khusyuk dah. 2 tahun lagi akan mati. Dah tahu dah. Macam tali gantung tadi, dia tahu dah. Khusyuk dah sekarang ni. Lagi dekat lagi khusyuk, lagi dekat lagi khusyuk, lagi dekat yang khusyuk. 2 tahun pun tu.
Dan demikian, malah kalau kita tengok ada satu peristiwa Umar Al-Khattab kan kena tikam kan. Nak berani nak lawan daripada depan tak berani. Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah. Dia sebagai hero besar dalam Syiah. Syiah hero anggap dia hero. Macam orang hebat. Abu Lu'lu'ah ni hebat. Orang yang terpuji. Sebab dia bunuh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni Syiah benci. Dia nak lawan daripada depan tak berani. Dia lalu ke belakang nak sembahyang subuh, dia perang. Apa macam tu. Pisau yang macam tu. Ada dua. Perang. 6 kali. Tak jadi apa. 5 kali tak jadi apa. Kali ke-6 tu kat perut. Baru terburai perut, barulah jadi. Kalau semua dekat atas ni tak jadi apa. Relax ke. Relax tu maksud tak ada apa. Terburai. Semayang habis-habis. Betul wafat kat situ. Tengah semayang. Semayang subuh. Lepas tu sahabat tangkap, nak pegang. Berapa? 13 orang kot kena sekali. Akhir sekali dapat kat seorang sahabat, lupa nama. Tarik, dapat. Dia pun takut dia bunuh diri dia sendiri. Datang Abu Hurairah, seorang sahabat lagi, pancung. Lepas dah mati dah maksud, pancung. Maksudnya kita semayang lagi. Kena 6 kali. Yang kali kena. Kalau tak kena perut tu, dia semayang lagi tu. tu lah. Dan kata setengah ulama, telah sampai kepada kami khabar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala membahagi akan segala amal sembahyang atas 40 saf daripada malaikat. Ni maksudnya fadilat sembahyang kita macam sembahyang 40 saf malaikat. Sembahyang pahala kita sembahyang macam pahala 40 saf malaikat sembahyang. Tak habis lagi. Pada tiap-tiap saf 70,000. Tiap-tiap saf maknanya 70,000. 70 kali 40 lah. 7 kali 4 2.8 juta. 2.8 juta. Betul kan ni? 70,000 kali 40. Iyalah, 2.8 juta malaikat. Pahala malaikat 2.8 juta. Malaikat tengah sembahyang. Daripada malaikat pada tiap-tiap saf 70,000. Satu saf tu 70,000. 10 daripadanya, 10 saf daripadanya berdiri tiada rukuk, berdiri aja. 10 daripadanya. Maknanya 40 saf. 10 saf adalah berdiri saja. 10 saf, 10, satu saf 70,000. 7 kali 10, 700,000. Berdiri, tak rukuk sampai kiamat. Ini berlaku ketika Nabi Isra' dan Mi'raj ni. Ini masa Nabi Isra' nak ambil sembahyang tu, Nabi perhati tu dekat dekat langit-langit tu. Nabi nampak. Kemudian dan 10 saf rukuk tak sujud, rukuk aja. Tak sujud. Okey. Maknanya 700,000 lagi. Dan 10 apa ni? 40 saf, 10 saf. 700,000 lagi. Sujud tiada angkat kepala. Sujud tiada angkat kepala, sujud aja. Dan 10 lagi yang terakhir, duduk tiada berdiri, duduk macam tahiyat tu lah, duduk aja. Tak berdiri. 700,000 lagi. Dan dihimpun akan sekalian amal mereka sembahyang tu bagi hambanya. Okey, yang mukmin dapat dekat hamba yang mukmin di dalam 2 rakaat sembahyang ni. Disembahyangkan kedua ni. 2 rakaat sembahyang macam tadi. Tapi sembahyang yang semua tadi lah. Rukun, syarat, settle, dalam, luar, yang burung singgah atas kepala tu. Yang itulah sembahyang itulah. Maka tilik olehmu. Maka perhatilah sikit ataupun ambil pengetahuan lah. Pay attention. Ambil lah perhatian sikit. Akan besar pemberian Allah dan kurniaannya atas segala hambanya yang mukmin. Allah bagi macam tu sekali. Mana? Hilang. Oh, dia lain sikit dekat sini. Okey, tak apa, kita sambung lagi. Okey. Dua rakaat ini sembahyang ni, maka dia tilik apa? Okey, kat situ. Jadi dan
pada riwayat dan pada riwayat. Betul kan? Segala hambanya yang mukmin dapatlah 2 rakaat tu dengan pahala yang banyak-banyak tadi tu. Dan pada riwayat Jabir dan Muaz radhiyallahu an, kena stop dah ni. Tatkala dinaikkan Rasulullah SAW ke langit, inilah Isra Mi'raj. Okey, melihat ia pada langit dunia, malaikat berdiri, 7 lapis langit tu. Malaikat berdiri selama-lama, dijadikan Allah akan mereka itu menyebut zikir. Apa ni, macam mana nak berhenti ni? Melihat ia pada langit dunia, malaikat berdiri selama-lama. Berdiri je selama-lamanya. Nabi tanya Jibril, tu apa? Malaikat tengah semayang. Berapa lama dah ada? Jibril kata, sejak aku ingat kewujudan aku dah ada dah. Kan? Okay? Dijadikan Allah akan mereka itu menyebut zikir akan dia. Zikir je. Tiada rukuk. Berdiri zikir je. Tiada rukuk. Dan pada langit yang kedua, maksud langit yang kedua kan tujuh langit naik, 7 apa? Mi'raj tu. Rukuk selama-lamanya. Tiada mereka itu mengangkat kepalanya. Duk rukuk aja. Dan pada langit ketiga, sujud akan Allah Ta'ala. Sujud aja. Okey. Tiada mengangkat kepalanya, melainkan ketika memberi salam Rasulullah akan mereka itu. Nabi terang-tering nak bagi salam lah pula. Jadi yang tadi tanya Jibril je, sampai kat sujud tu, bagusnya perbuatan ni. Dalam hati Nabi, bagusnya perbuatan ni. Rasa nak bagi salam, Assalamualaikum. Semua pakat-pakat bangun. Maka diangkat kepalanya, malaikat, kerana menjawab salam Rasulullah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kemudian maka sujud pula selama-lamanya. Sujudlah selama-lamanya. Sekali tu je bangun. Malaikat yang langit ketiga ni special. Yang lain duduk macam tu je. Yang ni lain. Sujud, bangun kejap. Itu pun tanya Nabi Mi'raj. Itu pun sekejap. Lepas tu sujud balik sampai selama-lamanya. Masuk selama-lamanya sampai kiamat lah. Maka kerana inilah dituntut 2 kali sujud pada tiap-tiap rakaat. Sebab tu kita 2 kali sujud. Itulah asal usul. Dan pada langit yang keempat, tasyahud mereka itu selama-lamanya. Duduk selama-lamanya. Dan pada langit yang kelima, mengucap tasbih dan berzikir mereka itu selama-lamanya. Mengucap tasbih, subhanallah lah, dan berzikir mereka itu selama-lamanya. Pada langit yang keenam, yang mengucap tasbih dan zikir ni, ini yang ada dalam sujud dan rukuk kita. Kan tasbih tu. Itu semua malaikat punya perbuatan tu. Pada langit yang keenam, mengucap takbir mereka itu selama-lamanya. Itu yang kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tu. Okey? Dan pada langit ketujuh, malaikat mengucap ya salam, ya salam. Itu kita Assalamualaikum warahmatullahi tu. Okey. Ya salam tu nama Allah tu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Tak ada. Salam tu nama Allah tu. Allahumma antas salam. Kan ada kat bawah ni yang kata kan? Lama dah lah. Tak boleh kata assalam kan? Macam mana tah? Kena kata tak boleh kata salam. Kena kata assalam Tak ada. Boleh je salam. Boleh. Nama Allah tu bagus tu. Kita sebut Allahumma antas salam. Salam tu selamat, salam. Jadi tak ada masalah. Tapi assalam pun okey juga. Assalamualaikum lagi okey. Benda kecil maksudnya. Poin saya nak kata benda kecil. Jangan kita tak boleh pula. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam ni. Kita jadi assalamualaikum. Maka dijadikan Allah akan mereka itu ya salam masa dijadikan Allah akan mereka itu. Allah jadikan dia duduk ya salam je pada langit yang ketujuh. Maka cita hati Nabi bercita-cita dekat hati dia. Hati kecilnya berkata-kata ketika Mi'raj tu. Dan ingin bahawa dijadikan baginya. Maksudnya, kalau lah semua tadi perbuatan malaikat tadi, kalau buat jadi yang aku nak pergi ambil sembahyang yang 50, tak 50 tak tahu lagi lah waktu kan. Yang aku nak pergi ambil ibadah yang khas untuk umat aku ni, kalau macam ni kan bagus. Cita-cita hati Nabi. Sebenarnya Nabi dah tahu dah. Nabi fatanah. Dah tahu. Tapi teringin. Kalau bestnya, kalau macam ni aku dapat untuk umat aku, bagusnya. Macam ni mana? Semua tadi lah. Berdiri macam ni, sujud. Lepas tu tasbih. Takbir, apa semua tadilah gabung sekali, bagusnya tu maksudnya kata maka cita hati Nabi teringin dia nak kan. Demikian segala ibadah malaikat yang di dalam langit itu baginya dan bagi umatnya. Kalau semua yang dekat langit tu jadi ibadah umat aku kan bagus, maka telah mengetahui oleh Tuhannya yang al-khallaqul alim. Ni khallaqul alim tu.
Quran tu kan. Khallaqul alim. Apa? Surah apa? Sejadah. Sejadah kan? Khallaqul alim. Bukan. Tak ingat surah apa. Tak apalah, surah apa pun. Tapi surah ni kan. Okey, nama Allah tu maksud Tuhannya yang Khallaqul alim. Telah mengetahui Tuhannya yang al-Khallaqul alim akan cita nabinya atau akan teringin nabi itu, okay? Serta sudah diketahuinya pada azalinya. Allah tahu sejak azali. Nampak ni cantik juga ni. Kalau masa ada saya bahas lagi ni. Tapi masa dah tak ada, kena stop kenapa dia kata kat sini akan cita nabinya, teringin nabi itu Allah dapat tahu. Allah tahu. Sebab Nabi kata dalam hati dia, hati kecil je berkata, bagusnya kalau dapat semayang, aku nak ambil semayang macam ni. Kemudian disebut di sini, maka mengetahui oleh Tuhannya. Allah tahu akan cita, akan keinginan nabi tadi, serta sudah diketahui pada azalinya, bukan baru tahu. Yang ni, jadi saya tak boleh bahas ni, lepas ni bab tauhid. Bukan ni baru tahu. Macam kita duk cakap, Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, Allah akan tambah. Jika kamu kufur, tak bersyukur, Allah akan azab. Kan? Kalau baca macam tu aja, la in syakartum, jika kamu bersyukur, Allah akan tambah. Maka Allah pun bagi nikmat macam-macam panca indera kat kita. Kemudian Allah nak tengok kau syukur tak? Aku dah bagi panduan, aku dah bagi benda boleh, benda tak boleh, aku bagi qudrah, aku bagi kau punya anggota, bagi semua cukup. Kamu bersyukur, aku tambah rezeki. Kamu tak bersyukur, azab aku pedih. Allah nak tengok, aku nak tengok. Sekali dia bersyukur, Allah tambah. Sekali dia tak bersyukur, Allah azab. Kalau macam tu, salah faham. Ngaji akidah balik. Bukan. Banyak itu antara satu ayat. Banyak lagi ayat-ayat dia orang salah faham. Tahu tak, Allah uji kita ni, Allah nak tengok kita. Saya tak boleh sebut ayat, saya meremang belum lama. Tak boleh. Sebab bahaya kalau tak faham, tak ngaji tauhid. Kalau ngaji tauhid boleh sebut, adat cakap boleh. Tak ngaji tauhid dia faham macam tu lah. Allah mana tahu lagi. Sebab Allah aku nak uji, aku nak tengok. Sedap engkau cakap engkau beriman apa? Ahasibanna ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu kata aku beriman sedangkan kamu tak diuji? Surah apa tu? Ankabut. Jadi sekarang ni beriman. Okey, Allah akan uji. Dan Allah nak tengok betul tak lepas Allah uji tu dapat tak ke cakap je beriman. Bila uji sikit kelang kabut. Sekarang Allah tak tahu. Sekarang aku nak tengok. Akhirnya betul lah dia beriman betul. Lepas tu baru tahu. Cakap je, sembang je tapi tak beriman. Setelah makhluk tu buat. Bahaya. Banyak kali cakap bahaya. Ni cantik. Saya tak boleh bahas lah. Tu. Ada orang tunggu. Supaya tak jauh dekat Jadi, tapi kena ngaji tauhid lah tu. Jadi, serta sudah diketahuinya pada azali. Dah tahu dah. Bukannya baru tahu. Malah jadi macam tu pun atas qudrah dan iradah Allah, kehendak Allah yang jadi macam tu. Maka dihimpunkan segala ibadah malaikat yang di dalam 7 petala langit itu di dalam 2 rakaat sembahyang pahala dia lah, fadilat dia, kerana memuliakan nabinya dan umatnya, untungnya kita. Okey. Kata Muaz dan Jabir, maka barang siapa berdiri di dalam sembahyang serta membesarkan dia dan ditunaikan segala rukunnya dan rukuknya dan sujudnya, semua yang luar-luaran zahir ni semua sempurna, adalah baginya pahala malaikat 7 petala langit dan orang yang di dalamnya daripada segala kejadian Allah Taala. Bahasa lain 7 petala langit, 7 petala bumi, yang tadi tu ibadah malaikat tu dengan 2 rakaat semua dapat 7 petala langit, 7 petala bumi. Allah bagi itu kelebihan. Kalau kita tahu kelebihan macam tu, kita akan sembahyang khusyuk semulalah. Asal usul sembahyang lah hikmah ditentukan waktu dan bilangan rakaat. Macam mana boleh jadi 4, 3, 2? Asal usul sembahyang. Asal usul dia. Daripada siapa? Subuh siapa? Zuhur siapa? Macam mana cerita dia? Cerita je, tak ada dah. Seronok dah ni. Waktu yang sukar telah berlalu kan? Waktu sukar telah berlalu. Masuk balik bila tak tahulah. Rasanya tak ada sukar dah kot. Rasa tak?
Ujung-ujung ni kalau nak sukar, yang paling sukar yang hujung sekali ni. Yang waktu subuh. Yang belakang ni. Itu memang sukar sungguh. Muafiq masbuk tu. Okey, kita tangguh dulu. Sikit lagi, tak ada, sikit-sikit lah. Diorang suka sikit-sikit, tak ada. Kali ni tak boleh. Next, insya-Allah sikit lagi kita boleh lebihkan. Hari ni tak boleh. Dia panggilan ni lebih kuat lagi. Kita tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.